Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Anda sedang menonton siaran Ruang Bicara di Bernama TV. Nama saya Wan Syahrina. Beberapa hari yang lalu, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pengehadan jumlah jemaah haji untuk tahun ini kepada 60,000 orang sahaja dan tertakluk kepada rakyat negara itu serta rakyat negara luar yang berada di negara itu buat masa ini. Tentu saja pengumuman itu meruntun hati ramai, termasuklah juga jemaah-jemaah haji, bakal jemaah haji dari Malaysia yang telah pun membuat persiapan sampai ke peringkat yang akhir. Kita nak bercakap tentang penangguhan haji 1442 Hijri 2021 Masihi, redha dan kemampuan. Bersama-sama dengan tetamu saya malam ini, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji di studio sekarang ini. Apa khabar, Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk Seri, kerana bersama-sama kami pada masa-masa yang memang mungkin ramai ingin mendengar perkara-perkara yang boleh meredakan sikit apa yang mereka nak tahu. Dan mungkin pertama sekali kita perlu mulakan dengan itu, Tuan Haji. Ya. Sebelum itu, kita nak juga maklumkan kepada rakan-rakan penonton kita, anda boleh menyaksikan siaran kami juga menerusi Facebook Live Bernama TV. Ya. Dan hari ini, malam ini, kita akan menyentuh banyak perkara berkaitan dengan penangguhan haji ini. Mungkin pertama sekali mengaitkannya, Datuk Seri, ya, dengan impak COVID-19 ini sendirilah yang kita tahu tahun lepas, tahun ini kita berdepan dengan cabaran dan perkara yang sama. Dan pertama sekali ataupun sebagai pendahuluan, mungkin Datuk Seri mewakili pengurusan tabung haji boleh memberikan sedikit komen ataupun overview berkenaan dengan penangguhan haji untuk tahun ini. Baik, terima kasih Syahrina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa bahawa memang keputusan daripada pihak Kerajaan Arab Saudi pada 12 hari bulan Jun yang lalu untuk hanya menghadkan jemaah haji di kalangan rakyat Saudi ataupun mereka yang bermustautin di Arab Saudi saja sehingga ke jumlah 60,000 ini merupakan satu berita yang agak sedih juga bagi mereka bakal-bakal haji yang memang tertunggu-tunggu giliran mereka untuk pergi haji. Rata-rata mereka yang giliran mereka pergi haji pada tahun lepas ataupun pada tahun ini adalah mereka yang telah pun mendaftar diri mereka untuk pergi haji dalam tahun 2007-2008. Jadi maksudnya mereka dah tunggu, lepas pada daftar tu dah tunggu 13 tahun sebelum giliran mereka. Kemudian sekarang ni dia tertangguh lagi. Jadi saya rasa ini satu perkara yang menyentuh dan mempunyai pesan kepada para bakal-bakal haji. Pada mula-mulanya dulu saya dapat rasa bagaimana pentingnya ibadah haji ini kepada para jemaah haji. Bila mereka menerima surat tawaran haji saja, surat tawaran haji saja pun saya rasa ramai di kalangan mereka yang menitis air mata kesyukuran kerana dapat peluang di kalangan berjuta-juta umat Islam mereka terpilih untuk menunaikan haji. Itu baru dapat surat tawaran haji. Belum lagi dengan persiapan-persiapan mereka, dengan beg mereka dan juga dengan pergi kursus dan sebagainya. Ini satu perkara yang cukup besar dalam kehidupan mereka. Dan apabila pengumuman telah dibuat, sedikit sebanyak memberi kesan kepada mereka. Tapi yang penting di sini kita perlu memahami atas apa dasar Kerajaan Arab Saudi memutuskan keputusan tersebut. Ia lebih kepada melihat kepada suasana dan ancaman COVID itu masih lagi belum reda di seluruh dunia. Kerana apabila dia buka bersempadan untuk para jemaah haji daripada seluruh dunia untuk datang ke Arab Saudi, dia juga mungkin membawa varian-varian tertentu, dan juga apabila dia balik semula ke negara masing-masing, ia juga akan mungkin menimbulkan pula kluster-kluster yang baru. Jadi di sini para tabung haji sendiri akur dan menghormati akan keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi dan juga Kerajaan Malaysia juga begitu. Yang penting di sini juga saya ingin tekankan bahawa tabung haji memang bersiap sedia sentiasa sehinggalah ke akhir, maksudnya sampai ke saat-saat akhir. Pada 12 hari bulan Jun, pengumuman dibuat pada belah petang. Belah pagi, pihak tabung haji masih lagi membincang dan membuat perancangan terkini terakhir dengan pihak-pihak tertentu. Jadi persiapan kita di Tanah Suci dan juga di Malaysia ini, saya rasa telah pun di tahap yang persediaan yang cukup rapi. Jadi sebenarnya kalau pada 12 hari bulan Jun Kerajaan Arab Saudi mengumumkan boleh pergi, insya-Allah
kita bersedia untuk mengendalikan para jemaah haji. Tapi yang penting di sini, kita memahami akan keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Kita lihat ibadah haji sendiri sudah tentunya akan ramai yang akan datang bersesak-sesak, terutama sekali apabila tawaf, apabila sa'i, ataupun apabila berada di kemah, di Arafah, di Mina. Benda itu juga akan membuat satu sesak dan juga di situlah mudah untuk berjangkitnya COVID ini. Jadi saya rasa ini satu keputusan yang terbaik yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi melihat kepada keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan umat Islam keseluruhannya. Tapi kalau boleh kita sentuh sedikit apa yang Tok Sri sebutkan tadi, harapan kita semua, harapan tabung haji sendiri sampai ke saat akhir. Kerana kalau kita lihat negara-negara jiran kita, seperti contohnya Indonesia mengumumkan bahawa mereka membatalkan pemergian jemaah haji mereka sebelum kerajaan Arab Saudi menetapkan pengahadan jumlah itu lagi. Tapi kita tidak berbuat demikian. Kita menunggu sampai ke saat akhir dan kita masih lagi berharap pada masa itu untuk dapat meneruskanlah urusan jemaah haji kita. Ya, saya rasa satu ialah tabung haji adalah satu badan yang telah diamanahkan oleh kerajaan Malaysia untuk mengendalikan urusan haji. Jadi kalau kita lihat di sini, kita telah membuat persediaan. Bukan saja persediaan dari segi tabung haji, dari segi kemudahan, dari segi perkhidmatan-perkhidmatan, tetapi jemaah haji itu sendiri. Kita telah sejak awal lagi, apabila pengumuman dibuat oleh kerajaan Arab Saudi bahawa jemaah haji perlu vaksin pada bulan Mac hari itu, kita telah pun sarankan kepada para jemaah haji untuk mendaftar dengan MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini. Dan juga kita telah, walaupun dalam keadaan PKP dan sebagainya, kita telah pun melaksanakan juga kursus-kursus haji secara online untuk mengatasi kekangan-kekangan tertentu, dan alhamdulillah kursus online ini mendapat sambutan yang cukup baik, walaupun kita rasa bahawa mungkin di luar bandar sana ataupun di tempat-tempat yang terpencil dari segi coverage wifi ke ataupun dari segi kemudahan-kemudahan tertentu tidak dapat mengikuti kursus haji secara online. Tapi alhamdulillah sebenarnya kehadiran mereka yang telah kita jemput untuk kursus online ini hampir 90% telah pun menghadiri kursus selama 14 siri. Jadi dari segi itu kita rasa bahawa kita telah menyiapkan jemaah haji kita. Kita sendiri tabung haji telah bersiap sedia. Jadi kita merasa orang kata selesa dengan persiapan kita, dan kita mempunyai keyakinan yang penuh bahawa kerajaan Arab Saudi juga telah pun bersiap sedia infrastrukturnya, proses-prosesnya, SOP-nya untuk menangani dan mengatasi tersebut. Jadi kita rasa confident. Itu sebabnya kita masih lagi mengharapkan bahawa kita dapat sekurang-kurangnya membawa sekumpulan jemaah haji yang dengan jumlah yang tertentu untuk musim haji tahun ini. Ya. Kiranya keputusan yang dibuat oleh Arab Saudi juga bukan keputusan yang mudah, tentu sekali, untuk melindungi Islam, melindungi umatnya dan juga tanah haram itu sendiri. Dan kalau bercakap tentang keadaan bakal haji tahun ini, Datuk Sri, adakah mereka akan diberi keutamaan selepas ini? Okey, kalau kita tengok di sini, haji telah pun tertangguh sebanyak 2 tahun, iaitu tahun 2020, iaitu 1441 Hijrah, tahun ini 2021 1442 Hijrah. Jadi 2 tahun, jadi sudah tentunya ada 2 kumpulan para jemaah haji kita yang telah pun tertangguh pemergian mereka. Kita perlu faham bahawa dari segi penggiliran ataupun pemilihan para jemaah haji adalah berdasarkan kepada sistem pendaftaran haji. Maksudnya yang dahulu akan didahulukan. Mereka yang mendaftar haji, mereka akan menerima tahun peruntukan untuk mereka, giliran mereka pergi haji. Jadi saya ambil kesempatan sini juga untuk menerangkan bahawa sehingga kini daripada jumlah pendeposit tabung haji yang seramai hampir 9 juta pendeposit tabung haji, 3.6 juta telah pun mendaftar untuk pergi haji. Jadi 3.6 juta ini dengan kota kita 31,600, bermakna bagi mereka yang baru nak daftar haji, mereka perlu menunggu sehingga 134 tahun. Jadi ini satu keadaan dari segi pendaftaran haji. Jadi kita balik budak kepada pemilihan untuk jemaah haji kita.
Jadi bila dia daftar, dia ada tahun giliran mereka untuk pergi haji. Sama juga yang mereka yang giliran mereka tahun lepas 2020, mereka mendaftar pada tahun 2008 contohnya. Jadi giliran mereka tahun lepas. Tahun ini juga ada selepas mereka mendaftar, ini giliran mereka. Jadi kita ada 30,000, 31,600, 31,600 dan tahun depan ada lagi 31,600 yang menunggu giliran mereka. Jadi kita ada 3 kumpulan. Jadi bagaimana kita nak pilih? Kita akan pilih mengikut keutamaan diberi kepada mereka yang tahun 2020 akan menjadi keutamaan pertama, tahun 2021 keutamaan kedua dan tahun 2022 nanti menjadi keutamaan yang ketiga. Walau bagaimanapun, pemilihan ini adalah bergantung kepada kota yang akan kita terima pada tahun depan. Berapakah kota kita? Kota asal kita 31,600. Sama ada sama ataupun ianya lebih tinggi kerana Arab Saudi mungkin bagi peluang untuk mereka yang pergi, ataupun dikurangkan untuk mengikut pada keadaan suasana kawalan COVID dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu. Dan juga kriteria-kriteria pemilihan tu mengikut umur dan sebagainya. Jadi dan juga kelulusan kesihatan dan sebagainya. Jadi ini semua masih lagi belum kita dapat ketetapan daripada Arab Saudi. Jadi bila kita ada, sudah tentunya kita akan umumkan pada umum. Kerana kita jangkakan akan ada syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi sendiri ataupun mungkin SOP tertentu yang akan perlu menyaring, perlu memerlukan kita menyaring lagi senarai jemaah haji kita mungkin, ya Datuk Seri. Dan ini juga antara perkara yang agak tular berkenaan dengan badal haji ataupun upah haji ini. Ada setengah-setengah pihak yang kononnya menawarkan dan mempromosikan badal haji ini. Jadi kalau kita boleh tahu, adakah ada sebenarnya cara tertentu yang membolehkan mereka ini melaksanakan badal haji pada masa sekarang ini, Datuk Seri? Okey, badal haji ini kena ada pelaksananya. Kena ada orang yang nak melaksanakan badal haji tersebut. Pada tahun ini, kerajaan Arab Saudi telah pun menetapkan hanya 60,000 jemaah haji di kalangan rakyat Saudi dan juga di kalangan orang-orang warga negara asing yang bermastautin di sana saja yang dibenarkan untuk melakukan ibadat haji. Dan mereka pula kena mohon untuk melakukan ibadat haji melalui portal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Dan keutamaan akan diberi kepada mereka yang membuat haji kali yang pertama. Jadi dengan itu, kalau kita ambil kira keutamaan pada orang yang pergi kali pertama, bila orang pergi pada kali pertama, dia akan buat haji yang wajib untuk diri dia dulu. Dia tak boleh buat lagi haji untuk badal untuk orang lain. Jadi itu satu. Jadi di manakah pelaksana yang akan melakukan badal haji itu? Yang kedua, kita lihat pula dari segi rukun haji itu sendiri, iaitu kena berwukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, maksudnya haji itu adalah berada di Arafah. Jadi macam mana dia nak masuk Arafah bila dikawal dengan begitu ketat dalam suasana sekarang ini yang hanya dibenarkan orang-orang yang ada permit saja yang untuk mengerjakan haji. Jadi kawalan yang begitu ketat. Kalau kita lihat kawalan untuk masuk ke kawasan Arafah dan juga kawasan masuk ke Mina, walaupun sebelum wabak COVID pun lagi, mereka telah mengawal dengan begitu ketat. Hampir 10 hari sebelum wukuf, mereka telah pun ada sekatan-sekatan jalan. Mereka yang nak masuk hanya mereka yang melaksanakan kerja-kerja dalam kawasan Arafah seperti mendirikan kemah dan sebagainya. Dan juga pada hari wukuf di Arafah, hanya jemaah haji, sama ada untuk yang rakyat Saudi yang ada permit ataupun yang di luar yang mempunyai visa haji. Jadi itu yang penting, di mana dia orang nak dapat pelaksana tersebut. Walau bagaimanapun, kita perlu lihat juga bagi mereka yang berhasrat untuk melaksanakan badal haji, dia kena lihat juga pada pelaksana itu sendiri. Sama ada pelaksana itu mempunyai ilmu yang cukup untuk melaksanakan ibadat haji. Ya, ilmu yang cukup supaya sempurna haji tersebut dan tidak rosak haji itu. Dan yang kedua, bolehkah mereka ini orang-orang yang boleh dipercayai atau tidak? Sama ada dia bagi duit dan dia tak buat laksanakan ibadah haji,
badal haji tersebut dan terbiar begitu saja, tergantung. Jadi janganlah kita mudah terpedaya, especially kalau kita lihat pula tawaran-tawaran harga yang begitu murah. Ada yang sampai RM1,500 dan sebagainya. Jadi kita macam mana kita nak fikir logiknya, kalau tahun ini kita tengok pada tahun ini, di mana yang 60,000 para jemaah haji kita yang Saudi yang dibenarkan, mereka kena pilih 3 package. 3 package ini harganya di lingkungan RM15,000 hingga ke RM20,000 untuk 5 hari sahaja di Masyair itu Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan lain-lain kos dari segi bayaran untuk permit dan sebagainya. Jadi tidak ada logik untuk harganya begitu murah. Jadi saya ingin nasihatkan mereka lebih berhati-hati dalam memilih mana-mana orang untuk melaksanakan badal haji tersebut. Okey. Itu sangat jelas sekali. Saya kira dapat menjawab banyak perkara, terutamanya berkenaan dengan cerita-cerita berkaitan dengan promosi badal haji dan sebagainya ini. Dan kalau kita lihat gambaran tadi yang adalah visual bagaimana keadaannya di Tanah Suci itu sendiri, dan menyebabkan kita membayangkan, Datuk Seri, selepas COVID-19 ini, apabila kali pertama ibadah haji dibenarkan semula dengan kapasiti yang sama sebelum ini, selepas era COVID-19, mungkin ini juga dibincangkan oleh tabung haji. Apa agaknya yang akan perbezaan yang mungkin akan kita tempuh ataupun SOP tertentu yang mungkin akan diperketatkan oleh kerajaan Arab Saudi sendiri? Baik. Sebenarnya pihak tabung haji dalam persiapan kita untuk musim haji tahun ini, sebelum ditangguhkan, kita telah membuat pelbagai senario planning. Melihat pada bagaimana kalau senario begini, sebagainya begini, dan melihat juga kepada pelaksanaan umrah yang dilaksanakan pada sebelum Ramadan, umrah Ramadan, juga haji tahun lepas, dan juga beberapa SOP yang telah pun diumumkan oleh pihak Kementerian Haji Arab Saudi. Jadi di situ kita dapat sedikit sebanyak melihat persiapan kita untuk musim haji kali ini. Walau bagaimanapun, apa yang akan berlaku pada tahun hadapan, ini adalah banyak juga bergantung kepada suasana COVID ketika itu. Jadi kita akan lihat juga persiapan-persiapan ke arah haji pada tahun hadapan, termasuklah sudah tentunya pihak kerajaan Arab Saudi akan mengkaji hasil daripada pelaksanaan SOP yang mereka laksanakan pada musim haji ini, dan juga pada umrah yang akan berikutan daripada haji nanti, akan ada umrah sebelum haji tahun depan, juga mereka akan lihat hasil pelaksanaan umrah untuk mereka dapat SOP yang lebih baik dan sesuai untuk tahun hadapan. Jadi walau bagaimanapun, usaha-usaha setakat ini yang telah dijalankan oleh pihak Kementerian Haji dan juga Kerajaan Arab Saudi, di antaranya ialah memastikan bahawa para jemaah haji nak laksanakan haji kena ada vaksin COVID. Yang kedua, mereka yang akan memberi perkhidmatan kepada para jemaah haji, maksudnya pemandu bas, tukang masak, yang penjaga hotel, yang kerja di dalam hotel, yang kerja dalam masjid, yang ada hubung kait dengan jemaah haji, semuanya 100% kenalah mendapat vaksin COVID. Dalam masa yang sama juga, dalam menyediakan kota suci Mekah dan Madinah untuk menerima para jemaah haji, mereka telah pun menetapkan bahawa sekurang-kurangnya 60% daripada penduduk Mekah dan Madinah, Mekah, di wilayah Mekah ni termasuk sekali Jeddah, divaksin sekurang-kurangnya ke tahap 60%. Jadi ini adalah di antara persiapan-persiapan yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi. Dan juga kita lihat beberapa lagi SOP seperti kuarantin, bila sampai kena kuarantin sekurang-kurangnya 3 hari. Lepas itu penjarakan sosial dalam bas 50% saja, dalam hotel, pergerakan semasa tawaf dan sa'i, semua itu ada penjarakan sosial. Dan juga pergerakan yang terhad dalam bentuk orang kata bubble, pergerakan yang terhad untuk pergi daripada hotel ke masjid dan balik. Mungkin tidak ada lagi
mudah-mudah kita pergi ziarah ataupun pergi membeli belah dan sebagainya. Itu juga akan kita lihat ada SOP-nya, termasuk juga kita lihat aplikasi yang mereka perkenalkan, Tawakalna dan juga Ektamarna, di mana aplikasi ini macam Tawakalna ni seakan-akan My Sejahtera jugalah. Untuk mereka nak masuk ke hotel, nak masuk ke kedai-kedai, dan juga untuk masuk ke dalam masjid dan sebagainya, perlu juga kepada aplikasi tersebut. Dan juga aplikasi Ektamarna untuk memohon, buat umrah, ziarah Raudah dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa SOP tahun depan yang paling besar impaknya ialah kos. Kos sudah tentu akan naik. Kalau kita lihat bahawa sekarang ini pun kos untuk muasasah, muasasah dalam lingkungan 25,000. Itu pada norma lama. Belum lagi mengambil kira norma baru. Jadi sudah tentunya dengan SOP penjarakan sebagainya, harga 25,000 tu akan menjadi lebih pada itulah untuk tahun hadapan. Okey. Kita akan bercakap lanjut berkenaan dengan kos dan bayaran haji ini. Saya kira banyak juga perinciannya. Orang nak tahu kalau peningkatan, biasanya peningkatan berapa peratus ataupun mungkin apa lagi yang perlu kita faham berkenaan dengan kos dan bayaran haji. Apabila kita kembali semula menerusi ruang bicara, kita akan berehat seketika sekarang ini. Malam ini bercakap tentang penangguhan haji 1442 Hijri, redha dan kemampuan bersama-sama dengan Datuk Seri Syed Saleh Syed Rahman, Pengarah Eksekutif Haji, Tabung Haji dalam ruang bicara. Kembali semula selepas ini, berehat seketika. Kembali menerusi ruang bicara malam ini, kita bercakap tentang penangguhan haji 1442 Hijri bersama-sama dengan Datuk Seri Syed Saleh Syed Rahman, Pengarah Eksekutif Haji, Tabung Haji. Dan tadi kita dah sentuh banyak perkara juga berkenaan dengan penangguhan haji yang diumumkan selepas daripada pengehadan ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Dan sekarang kita nak masuk kepada perkara yang juga menjadi perhatian ramailah, kos dan bayaran haji. Jadi kalau Datuk dah sebut juga sedikit tadi sebenarnya tentang kemungkinan peningkatan kerana adanya perkara-perkara yang memang kita rasa memang akan menyebabkan berlakunya peningkatan kos. Jadi bagaimana dengan bayaran haji yang mungkin akan dikenakan kepada jemaah haji tahun hadapan nanti, Datuk Seri? Baik, apabila kita bercakap tentang bayaran haji, kita kena cakap juga tentang kos haji itu sendiri. Kita dapati bahawa walaupun dalam luar pada musim wabak COVID ini pun, kos haji setiap tahun meningkat. Meningkatnya oleh kerana inflasi, meningkatnya kerana percukaian yang diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Contohnya, mereka telah memperkenalkan VAT pada tahun 2018 pada kadar 5%, dan tahun lepas mereka telah naik kepada 15%. Satu lonjakan yang tinggi, dan juga beberapa charge baru yang diperkenalkan. Jadi dengan itu setiap tahun kita lihat bahawa kos akan meningkat. Jadi kalau kita lihat kepada kos pada tahun 2019, ianya dalam lingkungan 22,900. Tetapi sekarang ini tanpa SOP baru, ia telah pun meningkat ke 25,000. Ini atas sebab inflasi dengan VAT itu saja telah meningkat ke 25,000 ringgit. Jadi bayaran haji sebenarnya sejak daripada tahun 2009 telah ditetapkan pada kadar 9,980. Kos sekarang ini telah meningkat ke 25,000 ringgit. Jadi perbezaannya hampir 15,000 ini, iaitu dalam lingkungan 60%, sekarang ini ditanggung oleh tabung haji. Perbezaan di antara apa yang dibayar oleh jemaah dan kos yang patut dibayar oleh tabung haji lah atas 25,000 tersebut. Jadi apakah akan jadi bayaran haji untuk tahun akan datang? Saya rasa belum dapat kita tentukan lagi,
kerana kita kena lihat pula apakah kos haji pada tahun depan. Jadi bayaran haji akan kita umumkan untuk musim haji yang akan datang ini dalam tempoh yang tertentu apabila kita telah dapat menentukan kos sebenarnya. Okey. Datuk Seri dah memberikan perbezaan yang jelas, saya kira, kalau masih lagi ada yang keliru antara kos haji dan juga bayaran haji tadi. Bagaimana kos itu berjumlah 25,900 dan bayaran haji sekarang ini ialah 9,900 dan lebih kurang 15,000 itu ditanggung oleh kerajaan. Dan kalau kita bercakap tentang kos ini, ya, mungkinkah ada kategori-kategori yang bukan maksudnya yang selain daripada COVID, non-COVID punya faktor, indirect cost dan sebagainya, yang mungkin kita boleh tahu pattern peningkatannya, Datuk Seri? Baik. Sebenarnya kalau kita tengok kos, yang kita kata kos haji itu sebenarnya adalah kos langsung. Maksudnya kos yang memang nak tak nak memang itulah bayaran yang perlu dibuat oleh seseorang jemaah haji kalau dia nak pergi haji. Okay. Iaitu yang pertama ialah penerbangan. Dia kena pergi sana. Jadi dia kena naik kapal terbang. Kos penerbangan. Sampai sana 40 hari dia nak duduk di hotel. Jadi kos penginapan. 40 hari dia kena makan. Kos sajian. Dia nak kena pergi Mekah, Madinah, Arafah, Muzdalifah, Mina, sebagainya. Kos pengangkutan. Dan juga bayaran-bayaran tertentu yang perlu dibayar kepada pihak berwajib ataupun agensi-agensi kerajaan di Arab Saudi. Ini saja elemen-elemen yang dikatakan sebagai kos langsung. Ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai yang RM25,000 itu. Di samping itu, tabung haji juga menyediakan pelbagai perkhidmatan-perkhidmatan secara percuma pada para bakal haji kita, iaitu di antaranya perkhidmatan perubatan, hospital, ubat-ubatan, petugas-petugas yang kita sediakan sama ada perubatan, tabung haji, ustazah, kaunselor dan sebagainya. Jadi juga perkhidmatan hospital dan pelbagai lah, dengan dentisnya dan juga yang lain, kursus-kursus yang diadakan di Malaysia ini. 3 peringkat, kursus asas, intensif dan kursus perdana, buku-buku, operasi tanah air di sini, di dalam 8 stesen yang berlepas, itu semua percuma. Sepatutnya ditanggung oleh tabung haji. Kemudian bayaran haji juga yang dibayar oleh bakal haji ialah yang kita kenakan yang 9,980. Jadi perbezaannya kita tanggung oleh tabung haji. Bagaimana tabung haji tanggung? Ialah melalui keuntungan dan pulangan daripada penjagaan tabung haji itu sendiri. Jadi bagaimana kita nak tentukan bayaran haji? Kita tentukan apabila kita dah tahu berapa kos haji itu. Kemudian kita kena imbangi juga dengan agihan keuntungan setiap tahun. Kita kena bantuan kewangan untuk haji, dan juga agihan keuntungan macam dividen atau hibah kepada pendeposit yang 9 juta itu. Kita kena imbangi kerana ininya nak bayar sini dan bayar situ daripada satu tabungan yang sama, iaitu daripada keuntungan dan pendapatan daripada penjagaan dan pelaburan tabung haji. Jadi itulah yang sebabnya kita kena fikir sebelum kita nak buat satu keputusan, kita kena imbangi kedua-dua tersebut. Kos haji, bantuan kewangan haji dan juga agihan kepada pendeposit. Okey. Adakah ia akan juga memberikan kesan kepada kos umrah dan juga mungkin tawaran-tawaran package umrah yang ada di negara kita nanti? Saya rasa sudah tentunya juga impak tu ada juga kepada umrah, tapi kita tengok pada package umrah tersebut lah. Kalau package umrah tersebut daripada dulu lagi 2 orang sebilik, mungkin sekarang ini dengan COVID masih benarkan 2 orang sebilik. Jadi harga kos bilik tu mungkin tidaklah begitu terkesan, tetapi mungkin ada lagi kos-kos lain yang akan naik oleh kerana inflasi dan sebagainya.
Okey. Baik, kita bercakap tentang vaksin pula, Datuk Seri. Mungkin boleh kita sentuh tentang vaksin ni. Sebelum ni telah pun dilaporkan bakal jemaah haji dinasihatkan untuk mendapatkan vaksin dan telah pun mendapatkan suntikan-suntikan yang dikehendaki. Jadi, kalau bakal haji yang telah pun membuat suntikan vaksin COVID-19 tahun ini, kalau tahun depan adakah perlu mereka buat suntikan vaksin lagi atau macam mana, Datuk Seri? Okey. Saya rasa sekarang ini yang lebih penting ialah apa yang ada di depan kita, iaitu sama-sama kita memainkan peranan untuk memerangi wabak COVID-19 ini. Jadi dengan itu saya rasa yang penting di sekarang ini ialah kita mencuba menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang berjalan ini. Jadi saya harap bahawa semua bakal-bakal haji yang nak pergi haji ini, mereka memainkan peranan untuk bersama-sama mendapatkan vaksin tersebut. Dan sama ada vaksin yang dah diorang dapatkan tahun ini, sama ada masih lagi sah ataupun sah laku dia tahun depan dan lagi setahun ke, ataupun perlu dia membuat satu lagi booster, dos yang ketiga dan sebagainya. Saya rasa sekarang ini belum ada keputusan yang jelas lagi. Saya rasa masih lagi dalam kajian oleh pihak-pihak kesihatan dan sebagainya untuk lihat apakah ada keperluan untuk suntikan tambahan. Dan ini juga kita belum tahu lagi apakah nanti akan diputuskan oleh kerajaan Arab Saudi dalam hal tentang vaksin dan juga kesihatan. Jadi kita masih lagi menunggu dan kita akan teliti apa yang akan berlaku dalam tempoh umrah pula selepas haji nanti, mungkin dalam tempoh menghampiri hujung tahun ini, mungkin umrah akan dibuka. Jadi kita akan lihat apa yang akan dilaksanakan. Jadi yang sama-sama yang penting di sini kita mainkan peranan untuk memerangi wabak ini, dan kita terus berdoa supaya wabak ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bumi ini, insya-Allah. Saya ingin minta Datuk Seri komen juga tentang penetapan had umur kepada 65 tahun yang dinyatakan kerajaan Arab Saudi. Bagaimana dengan itu, Datuk Seri? Okey. Sebenarnya had umur ini saya rasa merupakan satu di antara kriteria-kriteria para jemaah haji yang bersifat sementara. Okay. Kalau kita lihat sebenarnya pada awal wabak COVID-19 ini, had umur ditetapkan pada umur 50 sebenarnya pada tahun lepas masa umrah. Kemudian dinaikkan ke 60 dan yang terkini dengan haji tahun ini kepada 65. Jadi sebenarnya saya rasa ketetapan had umur ini lebih berbentuk sementara kerana mereka melihat bahawa dari segi apa yang berlaku ialah mereka yang lanjut usia yang selalunya mempunyai pelbagai masalah kesihatan yang terdedah kepada satu risiko yang tinggi jika mereka datang untuk membuat haji atau umrah dalam keadaan orang yang begitu ramai. Jadi saya rasa mungkin ini akan berubah apabila kita lihat bahawa semua sudah ada vaksin. Apabila kita mencapai imuniti berkelompok, dan juga mungkin di situ akan dinaikkan lagi had umur tersebutnya. Jadi yang penting di sini kita perlulah membuat suntikan vaksin terlebih dahulu dan menjaga kesihatan, kerana walaupun dia naikkan umur ke 70 ke 80, tapi kalau tak sihat tak dapat pergi haji juga. Jadi yang penting jaga kesihatan kita, insya-Allah. Ada kemungkinan kita sendiri, Malaysia sendiri, tabung haji sendiri mungkin akan mempertimbangkan untuk menetapkan kriteria tertentu yang bersesuaian dengan apa yang kita depani berkaitan dengan demografik negara kita dan sebagainya, untuk orang kata bakal-bakal jemaah haji kita dari segi kesan COVID-19 ini kepada mereka, selain daripada SOP Arab Saudi. Saya rasa yang kriteria utama kita akan bergantung pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Walau bagaimanapun, jika ada kemungkinan-kemungkinan keperluan untuk kita lihat juga bukan pada kriteria tapi lebih kepada penjagaan sesuatu itu dari segi kesihatan terutama sekali, sudah tentunya kita sentiasa
berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melihat bagaimanakah perlu kita membuat sesuatu garis panduan baru untuk pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Tapi itu lebih berbentuk menjaga kesihatan para jemaah haji. Tapi dari segi kriteria untuk sesuatu pemilihan akan bergantung kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Okey, disebut juga berkenaan dengan rakyat Malaysia yang berada di Arab Saudi yang mungkin juga tergolong dalam kalangan mereka yang dibenarkan untuk mengerjakan ibadah haji kali ini. Ada sebarang penglibatan TH, tabung haji, untuk urusan mereka di sana? Setakat ini kalau kita lihat kepada ini dikatakan sebagai portal Kementerian Haji yang dibuka untuk permohonan untuk musim haji kali ini, dibuka pada 13 hari bulan Jun. InsyaAllah pada hari ini akan tutup 10 hari 23 Jun ini, dan kita akan lihat bahawa akan diumumkan siapakah yang terpilih di kalangan 60,000 jemaah haji dalam 25 hari bulan, iaitu hari Jumaat ini. Setakat ini apa yang kita dapati bahawa seramai 500,000 telah memohon untuk mengerjakan haji pada tahun ini, dan daripada 500,000 ini sebenarnya sambutan begitu panas dan hangat. Pada 1 jam setengah yang pertama lagi sudah ada 25,000 yang memohon. Dan sekarang ini 500,000 yang memohon dari kalangan 150 negara. Maksudnya nationality lah, pelbagai warga negara, sampailah ke 150 pelbagai negara yang memohon daripada 500,000 inilah. Jadi sudah tentunya akan ada juga di kalangan rakyat Malaysia di sana, di kalangan pelajar-pelajar ataupun mereka yang bekerja di sana, ataupun ada keluarga di sana yang bermustautin di sana, akan juga memohon seperti mana tahun lepas. Dan jika ada, saya rasa pihak tabung haji agak terhadlah dari segi peranan yang dimainkan, kerana dari segi pakej haji itu akan dikendalikan sepenuhnya oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Jadi walau bagaimanapun, sebagai rakyat Malaysia, jika ada apa-apa kemusykilan yang perlu mereka tanya kepada tabung haji, sudah tentunya tabung haji akan membantu di mana boleh lah, insyaAllah. Okey. Baik, kita juga melihat pengumuman daripada Lembaga Tabung Haji yang menangguhkan semua urusan berkaitan operasi haji bagi musim haji 1442 Hijri ini, ya, selepas keputusan Muktamad Kerajaan Arab Saudi untuk menghadkan jumlah jemaah haji. Jadi kalau boleh, kita ingin tahu juga sekarang ini pada peringkat mana mungkin Datuk Seri, proses kerja dan urusan tabung haji, dan bagaimana pula dengan petugas-petugas tabung haji yang berada di Mekah contohnya. Kalau boleh kita sentuh sebentar lagi apabila kita kembali semula untuk blok terakhir ruang bicara malam ini, bercakap tentang penangguhan haji 1442 Hijri, redha dan kemampuan. Kembali semula selepas ini. Teruskan menonton kami di Bernama TV. Kembali menerusi ruang bicara malam ini, bercakap tentang penangguhan haji 1442 Hijri. Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji, bersama-sama dengan kita di Bernama TV malam ini. Dan secara langsung kita menyentuh banyak perkara sebentar tadi. Kalau kita boleh bercakap tentang mungkin susulan selepas ini, selepas apa yang telah berlaku lah, yang selepas pengumuman oleh Kerajaan Arab Saudi, selepas operasi haji, urusan-urusan berkaitan dengannya dihentikan oleh tabung haji setakat ini. Jadi pada peringkat mana gerak kerja tabung haji sekarang ini, dan bagaimana perancangan pada masa hadapan, Datuk Seri? Baik, terima kasih. Saya rasa perancangan haji yang dilaksanakan oleh tabung haji setiap tahun, ianya secara sepanjang tahun. Kalau kita lihat, kalau sebelum COVID lagi pun, kita memulakan perancangan kita untuk musim haji yang baru 2 minggu selepas tamatnya penerbangan terakhir pada musim haji yang sebelum itu. Dan kita rehat 2 minggu saja. Lepas tu kita telah mula dengan perancangan, dengan persediaan untuk musim haji yang baru. Begitu jugalah pada tahun ini, walaupun haji telah pun ditangguhkan untuk
musim haji kali ini. Tetapi ada beberapa perkara yang harus kita orang kata kita unwind, maksudnya kita perlu lihat balik perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan. Kita akan lihat postmortemnya, lihat balik persediaan kita untuk musim haji yang akan datang. Mana-mana kontrak-kontrak yang telah pun habis tempoh waktunya, kita akan lihat balik dan bagaimana kita boleh memperbaharui kontrak-kontrak tersebut. Kita sudah tentunya juga akan pergi ke Arab Saudi untuk berbincang dengan pihak-pihak pemberi perkhidmatan seperti muasasah Kementerian Haji, juga daripada pemilik-pemilik hotel dan sebagainya. Jadi banyak perancangan-perancangan, termasuklah penerbangan juga kita kena lihat balik dari segi penyediaan oleh syarikat penerbangan untuk charter haji kita. Dan juga kita lihat juga dari segi persiapan jemaah haji, kerana kita lihat bahawa di sini musim haji tahun depan, kalau ikut kebiasaannya, bulan Mei tahun depan dah mula jemaah haji pergi haji, bulan Mei. Jadi persiapan kita ialah 5 bulan pada tahun ini akan kita gunakan daripada bulan Ogos sampai ke Disember untuk persiapan musim haji yang akan datang. Jadi banyak perlu kita persiapkan, terutama sekali dengan kekangan dari segi berjumpa secara fizikal. Sudah tentunya kursus haji kita akan membuat dalam bentuk e-learning dan juga online, yang perlu diberikan secara siaran online ini. Jadi kita lihat bagaimana kita boleh membuatnya itu dalam kursus asas, dalam kursus intensif dan juga kursus perdana. Kerana dalam kursus kita juga ada di situ orang kata pembelajaran secara praktikal. Jadi macam mana kita nak laksanakannya dalam e-learning. Jadi perkara-perkara itu sedang kita membuat perancangan dan persediaan. Jadi sebenarnya banyak yang perlu kita laksanakan, termasuklah kita akan terus mengadakan bengkel demi bengkel dengan pihak-pihak tertentu dari segi Kementerian Kesihatan sekali juga, untuk lihat tentang bagaimana kita nak menjaga kesihatan para jemaah haji dari mulai pada sekarang ini untuk menghadapi musim haji yang akan datang. Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara yang perlu kita laksanakan, walaupun kita kata haji telah ditangguhkan. Jadi operasi dari segi musim haji 1442 tu memang kita telah berhenti, tetapi dalam kita nak mensiapkan untuk 1443 iaitu 2022 nanti, banyak perkara yang perlu kita laksanakan. Adakah ini bermaksud kos tabung haji secara domestiknya untuk persiapan dan sebagainya ini belum lagi termasuk kos-kos biasa untuk menghantar jemaah haji, akan meningkat juga, Datuk Seri? Kalau kita tengok di sini, kalaulah persiapan-persiapan itu kebanyakannya kos besar daripada jumlah kos sebenarnya adalah kos yang di Tanah Suci lah. Jadi yang di tanah air ini kosnya tidaklah begitu mempunyai impak perbezaan. Kalau ada pun mungkin sedikit sebanyak sajalah, insya-Allah. Okey. Bagaimana pula dengan strategi tabung haji untuk mungkin mengembalikan semula kadar penghantaran jemaah tadi, sebab kita berdepan dengan 3 kumpulan tahun, 3 batch untuk 3 tahun yang sudah tidak dapat pergi. Jadi ada sebarang perancangan khusus ataupun strategi tabung haji untuk akhirnya kita kembali semula pada track yang seperti biasa? Kalau kita lihat di sini dari segi jumlah jemaah haji yang sudah pun tertunda daripada tahun 2020 sebanyak 30,000, tahun 2021 30,000 lagi, dah 60,000, dan tahun depan ada lagi 30,000, menjadi semuanya 90,000 yang kita kena kendalikan. Sudah tentunya kita tidak bolehlah nak kendalikan semua dalam satu musim haji. Jadi nak kembali balik kepada orang kata aturan biasa balik semula, ianya bukan mengambil masa setahun, tetapi dia akan mengambil masa 1 atau 2 tahun ataupun 3 tahun untuk dapat balik kembali giliran-giliran seperti biasa. Jadi ini akan kita lakukan. Satu ialah sudah tentunya kita kena ikut kepada apa yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dari segi kuota untuk tahun depan. Seperti saya kata, mungkin dia akan kembali balik kepada asal 31,600, ataupun dia akan naikkan lagi, ataupun dia akan kurangkan lagi.
Dalam masa yang sama, tabung haji setiap tahun, termasuklah kerajaan Malaysia setiap tahun, akan memohon untuk mendapatkan kota mengikut kepada penduduk kita. Kota sebenarnya ditetapkan 0.1% daripada penduduk. Okey. Jadi penduduk sentiasa meningkat, jumlah penduduk. Dan kita akan sentiasa memohon daripada kerajaan Saudi untuk meningkatkan kota rasmi kita. Selalunya dalam tempoh setiap 2 tahun, kerana akan keluar laporan perangkaan penduduk oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di situ kita akan ambil untuk kita memohon untuk buat kajian semula jumlah kota kita. Itu satu. Dari segi permohonan untuk adjust kota kita ikut pada jumlah penduduk yang berkembang. Yang kedua juga, kita sentiasa memohon kota tambahan. Jadi kalau kita dapat kota tambahan, dengan sudah tentunya kita dapat menampung lebih ramai para bakal haji untuk pergi haji. Jadi kita harap dengan itu lebih ramai yang tertunda itu dapat pergi, dan kurang-kurangnya dia punya masa untuk nak kesesuaian balik pada suasana biasa boleh dapat dipercepatkan, mungkin 2 tahun instead of 4-5 tahun. Okey. Baik. Saban tahun Malaysia dipuji oleh Kerajaan Arab Saudi yang sebelum ini atas ketertiban jemaah haji kita, atas efisiennya pengurusan dan pengendalian oleh TH sendiri. Jadi apabila kita berdepan dengan cabaran COVID-19 ini, bagaimana boleh kita kekalkan prestige itu? Tabung haji sendiri mungkin ada model pengurusan jemaah era COVID-19 yang mungkin akan diperkenalkan supaya kita masih lagi boleh meneruskan kecemerlangan kita di mata Arab Saudi contohnya. Saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sehingga ke hari ini, alhamdulillah, tabung haji dengan sokongan daripada semua pihak, termasuk daripada kerajaan selama ini dan juga daripada pihak para jemaah haji itu sendiri, kerana sudah tentunya semua pemegang taruh ini yang memainkan peranan untuk menjayakan dan memberi satu tahap perkhidmatan yang baik dan cemerlang. Jadi kita dipandukan juga oleh beberapa panduan-panduan dari segi pengurusan kualiti itu sendiri, kerana kita sejak daripada tahun 2006 lagi kita telah pun dipersijilkan dengan ISO 921/2015, di mana dengan ISO itu mengiktirafkan bahawa kita telah pun dipersijilkan untuk operasi haji di tanah air dan juga di tanah suci. Itu satu. Dari segi sudah tentunya apabila COVID telah melanda, saya rasa semua negara menghadapi benda yang sama. Jadi seolah-olah sekarang ini semua pada tahap yang sama balik, kerana semua nak kena belajar benda yang baru. Betul. Ya. Tapi saya rasa alhamdulillah, insya-Allah, tabung haji yang mempunyai satu kekuatan di situ dan pengalaman yang begitu lama, hampir 60 tahun, dengan pengalaman, kemahiran yang sedia ada, saya rasa kita dapat bersiap sedia dalam era COVID yang baru ini ataupun post-COVID nanti, untuk kita menangani para jemaah haji dan urusan haji dengan lebih baik, insya-Allah. Okey. Mungkin sebelum kita berakhir, Datuk Seri, malam ini ada pesanan yang boleh Datuk Seri kongsikan mewakili tabung haji kepada semua bakal jemaah haji dan rakyat Malaysia yang beragama Islam secara khususnya, Datuk Seri. Ya, saya rasa tajuk pada malam ini pun reda. Betul. Jadi saya rasa marilah kita, para bakal haji semua, kita reda dan terima akan keputusan yang telah pun berlaku dalam penangguhan haji pada tahun ini. Ini satu ujian yang cukup besar dan satu perkara yang memang agak sukar untuk kita secara individu untuk menerimanya setelah kita menunggu yang tempoh yang begitu lama. Walau bagaimanapun, marilah kita ambil kesempatan ini, bahawa kita ambil ini sebagai ada satu hikmah di sebalik semua ini, dan insya-Allah niatnya ikhlas sejak daripada awal lagi. Usaha-usaha yang dibuat oleh bakal haji dalam menghadiri kursus,
dalam membuat persiapan membeli barang-barang untuk pergi haji, meningkatkan ilmu, menjaga kesihatan, usaha-usaha ini insya-Allah tetap akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini semua perlu ada kesabaran yang panjang. Bukan saja sekarang ini, tetapi kesabaran menunggu sehinggalah giliran untuk tiba untuk pergi menunaikan haji. Saya ingat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mafhumnya lebih kurang, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik dan ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka dia bersyukur. Dan jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar. Maka itulah adalah baik baginya. Jadi sebagai seorang mukmin, ketetapan yang dibuat itu, apa yang kita telah alami, kita sabar. InsyaAllah ada kebaikan di situ, insyaAllah. Jadi yang penting di sini, para bakal-bakal haji, bentuk haji pada tahun akan datang sudah tentunya berlainan. Yang perlu kita lebih bersedia untuk menghadapi haji yang berlainan sebelum bukan lagi seperti mana yang kita kenali sebelum ini. Jadi ada hikmah di situ. Masa yang ada lagi sampai tahun depan, ambillah peluang ini untuk bersedia dari segi ilmu, dari segi mana tahu, dari segi kesihatan juga, dari segi fizikalnya, dan juga kekuatan dalaman rohani. Itu juga penting dalam kita membuat satu perjalanan menuju ke satu ibadah yang begitu agung ini, iaitu ibadah haji. Dan bagi pihak tabung haji, insya-Allah kita akan berazam membuat yang terbaik dan insya-Allah kita akan sama-sama pergi menunaikan haji pada tahun hadapan. Jadi apa-apa yang rasa pihak bakal-bakal haji perlu bertanya, kita terbuka, boleh hubungi kami dan kami akan membantu di mana boleh. Yang penting selalu tengok kepada maklumat-maklumat yang mungkin akan disampaikan oleh pihak tabung haji dari masa ke semasa. Jadi akhirnya saya ingin memohon kepada semua bakal-bakal haji untuk terus berdoa semoga wabak COVID ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bumi Allah ini, dan kota suci Mekah ini aman untuk kita pergi menunaikan ibadat haji dan umrah, dan doakan bahawa Allah memilih kita sebagai tetamunya, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin. Kita ucapkan terima kasih. Itu menutup pertemuan kita untuk malam ini bersama-sama dengan Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji, bercakap tentang penangguhan haji 1442 Hijri, redha dan kemampuan. Saya Wan Syahrina. Terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran Ruang Bicara di Bernama TV. Teruskan setia bersama-sama kami. Jumpa lagi.